Dalam keadaan yang kita boleh katakan gelap, kawasan hutan semua sambung, lampu jalan tidak ada, hanya berpandukan lampu van sahaja. Daripada jarak yang kita boleh katakan sangat-sangat dekat, dia nampak sekumpulan manusia yang tengah pikul keranda di tepi jalan. Bila dia kak, dia rasa rengang macam betul kau ada mayat atas ni? Betul kau ada jenazah atas ni? Maka dia pun ambil keputusan untuk turunkan keranda ni. Bila dia buka, apa yang mengejutkan masa tu, semua orang yang melihat kejadian ni, tidak ada mayat pun rakan sahabat. Uish, pening diorang semua ni. Assalamualaikum para pendengar edisi Malam Seram dalam channel Kerry Omar. Kita kembali lagi dalam berkongsi cerita-cerita seram, misteri, hantu dan berbagai rakan sahabat. Terima kasih yang mana sudah pun klik video ni. Ya, harap semua juga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Yang mana ada urusan apa-apa, moga dipermudahkan segala urusan. Amin. Pada kali ini, seperti yang korang tengok dekat tajuk, terkait tentang pemandu van jenazah. Ini boleh kategorikan pemandu van jenazah ni antara salah sebuah pekerjaan yang agak mencabar mental dan juga fizikalnya rakan sahabat. Lagi-lagi perjalanan kalau tu jauh tahu daripada negeri merentasi sebuah negeri, so dia memberikan kita sebuah mental yang tinggi sebenarnya untuk nak jadi pemandu van jenazah ni. Sebab kita sendiri pun tahu yang mana pemandu van jenazah ini yang dia bawa bukan orang yang hidup tahu, yang mana orang yang tidak berjasad, yang mana kita panggil sebagai jenazah rakan sahabat. Pada kali ini 3 kisah seram yang nak share kepada korang semua berkait tentang pemandu van jenazah. Tanpa buang masa lagi rakan sahabat, apa kata jom kita layan cerita ni sampai habis. Let's go. Kisah yang pertama ni dikongsikan oleh Pak Awi, bukan nama sebenar, hibah kata awal-awal Pak Awi ni daripada umur dia muda sampailah ke tua rakan sahabat, dia ni memang setia dengan pemandu van jenazah. Tapi sekarang ni dia telah pun besar rakan sahabat, tapi dia ingat lagi lah kisah-kisah seram yang terjadi pada diri dia. Katanya banyak kisah seram ni, tapi dia kongsi 2 lagu kisah seram pada kali ini. Kisah yang pertama ni katanya satu hari tu dia dapat panggilan di mana perlu menghantar jenazah daripada hospital pergi ke kampung halaman si mati tu rakan sahabat. Dia bukan pergi seorang diri, automatik lah dia akan bawa seorang penemani dia. Biasalah kalau pemandu van jenazah ni dia takkan pergi seorang-seorang. Kalau kita panggil hospital itu dekat dengan kampung dia, mungkinlah dia pergi seorang. Tapi kalau makan masa lebih kurang 2 jam ataupun 3 jam, kebanyakan pemandu jenazah ni dia akan bawa penemani, takut jadi apa-apa semasa perjalanan tu je sebenarnya. Jadi dia bawa lah seorang penemani. Nama seorang penemani ni nama dia Husin, bukan nama sebenar juga. Dipendekkan cerita, Husin ni boleh dikatakan baru pertama kali menemani Pak Awi ni untuk menghantar jenazah. Dikatakan jenazah ni dalam sebuah negeri yang sama, hospital, tapi perjalanan dia tu daripada hospital nak pergi ke rumah si mati tu mengambil masa dalam 2 jam tau. Bila 2 jam tu kita fikir agak jauh jugalah. Maka settle apa semua, kita panggil apa, dia punya memandi, kafan apa semua settle. Maka akan bawa lah pulang balik ke rumah arwah ni rakan sahabat, ataupun ke rumah si mati ni. Maka perjalanan dia ni pun bermula lah. Dikatakan Pak Awi ni dia bermula waktu senja tahu perjalanan dia dah. Tak tahulah pukul berapa, dalam pukul 6 lebih macam tu lah. Sebab dia bagi tahu sampai saja dekat rumah arwah ni hampir dalam pukul 8 lebih. Dia jangkakan mungkin dalam pukul 6 ataupun pukul 5.30 dia bertolak macam tu lebih kurang. Maka dalam van dia tu 3 orang lah yang ada, Pak Awi, Husin dan juga arwah ataupun jenazah yang ada dekat belakang. Bermulalah perjalanan dia orang ni. Semasa 10 minit ataupun 20 minit awal katanya tak terjadi apa-apa lagi time tu. Tapi melepasi 30 minit, maka di sinilah rakan sahabat yang pertama kali tegur, iaitu dia dengar bunyi bising dekat belakang. Bunyi bising macam mana? Mula-mula bunyi orang bising macam orang bercakap, tapi last kali bunyi ada seperti suara orang menangis tahu dekat belakang tu. Pak Awi dan juga Husin ni memang sama-sama dengar. Dalam perjalanan nak hantar mayat itu tahu rakan sahabat, tiba-tiba 2 orang ni terdengar bunyi suara menangis di belakang tu. Di masa sinilah
Husin ni dia tanyalah Pak Awi. Dia tanya, Pak Awi, ada suara dekat belakang, suara menangis. Siapa tu Pak Awi? Ni Pak Awi pun bagi tahu macam mana tahu Pak. Dia kata, jangan bercakap apa-apa. Duduk relax, baca ayat kursi dan juga istighfar banyak-banyak. Dia takut jadi apa-apa. Tapi Pak Awi ni, yelah, orang yang dah pengalaman dia, biasa dah hadapi benda gitu. So bagi dia benda tu biasa. Dalam perjalanannya, boleh dikatakan 10 minit bunyi tangisan itu tak berhenti pun. Jadi bermakna dia ni dibawa dalam keadaan boleh kita rasa mulut dia ni kumat kami. Baca je doa apa yang dia baca. Manakala Husin ni masih lagi takut ni dengar suara menangis. Macam mana orang menangis? Dekat belakang. Kalau fikir secara logik, siapa yang duduk dekat belakang? Sedangkan mereka yang bertolak pada masa tu mereka bertiga saja. Pak Awi, Husin dan juga arwah ataupun jenazah yang ada dekat belakang tu. Fikir punya fikir tak lepas tahu rakan sahabat. Dan last sekali, suara tangisan itu semakin lama semakin berkurang dan last sekali senyap. Di sinilah Pak Awi dia pun mengambil keputusan untuk nak tengok, maksudnya untuk nak toleh ke belakang apa benda sebenarnya yang ada dekat belakang dia. Di sinilah katanya Pak Awi ni dia pun toleh lah sekejap saja rakan sahabat. Dia toleh, dia paling ke depan. Maknanya dia nampak benda tu dekat belakang. Ada something yang ada duduk dekat belakang. Sinilah dia bagi Husin. Kata Husin, tolong jangan pandang belakang. Pandang ke arah depan, istighfar dan teruskan baca ayat kursi. Jadi biasalah rakan sahabat, bila kita suruh jangan tengok ke belakang ni, orang yang duduk sebelah tu jadi tergantung tahu. Jadi nak tahu kenapa tak boleh tengok ke belakang. Jadi Husin ni pun toleh juga ke belakang. Tengok ke belakang rakan sahabat. Berpaling ke depan dalam keadaan tergaman. Dan Pak Husin bagi tahu, saya dah bagi tahu jangan toleh ke belakang. Menggeletar tahu rakan sahabat. Masa tu tubuh si Husin ni sambil mulut dia ni terkeluar. Apa saja yang doa dia terkeluar, habis dia keluar. Menggeletar. Dia tidak cerita apa benda yang dia nampak masa tu. Dia tidak bagi tahu. Boleh dikatakan perjalanan dia 1 jam. Mereka berdua ni senyap, tak bercakap apa-apa, tak berpandangan antara satu sama lain, buat kerja macam biasa. Dan sekali sampailah rakan sahabat di rumah arwah ataupun di rumah si mati tu. Dan sampai warga-warga si mati ni semua turun lah nak menyambut dia punya arwah ni. Maka di sinilah Pak Awi bagi tahu Husin. Dia kata insya-Allah tak ada jadi apa-apa. Orang yang pertama buka pintu belakang adalah Husin. Maka Husin ini pergilah berdoa, takut benda tu ada lagi. Dia buka pintu je rakan sahabat. Buka pintu je ni, buka pintu. Sinilah dia cerita dengan secara tepat. Dia kata ada seorang nenek tua yang duduk di sebelah keranda tu. Rambutnya panjang, duduk sambil membongkok. Muka tu dia tak tunjuk lah sebab muka tu dia tutup dengan dia punya rambut dengan panjang tu. Tetapi nenek tua ini dengan secara sekelip mata je hilang dengan secara automatik. Yang menyaksikan kejadian ni adalah Husin dan juga Pak Awi. Waris-waris si mati ni memang tak sempat tengok. Jadi mereka pun mengambil keputusan untuk merahsiakan benda ni. Tak nak cerita ke siapa-siapa, takut benda ni sebagai aib. Lebih kurang gitu jugalah. Maka dibawalah masuk ke atas rumah. Lepas tu pergi ke tanah perkuburan dan pun settle semua tu. Dan sampai ke sudah, Pak Awi ni tidak cerita kepada waris-waris si mati tentang apa yang terjadi dan juga tentang apa yang dia nampak tu rakan sahabat. Kisah yang kedua ni masih lagi cerita tentang Pak Awi. Sebab Pak Awi ni dia berkongsi 2 cerita kan. Katanya Pak Awi ni perlu menghantar jenazah ataupun mayat yang mana terlibat dalam salah sebuah kemalangan yang boleh kita katakan naas juga. Pergi dekat hospital, maka sekali lagi hospital yang akan menguruskan semua benda. Mandi, kafan dan juga solat. Dia tidak pergi hantar jenazah ni dekat rumah. Dia akan bawa terus pergi ke tanah perkuburan. Dalam masa tu dia katanya Pak Awi seorang diri saja yang drive. Belakang tu ada 2 orang, iaitu pegawai ataupun pihak hospital yang ikut sekali tahu rakan sahabat. Sampai saja dekat di tanah perkuburan, ramailah waris-waris si mati ada kan. Maka angkatlah turun keranda ni, nak turun dekat bawah. Boleh dikatakan dalam 5 ataupun 6 orang juga yang angkat keranda ni. Katanya bila dia angkat keranda ni, ada satu benda yang dia ni rasa lain, di mana merasakan bahawa keranda ni terlalu ringan rakan sahabat. Bila dia angkat, dia rasa ringan macam betul ke ada mayat atas ni? Betul ke ada jenazah atas ni? Maka dia pun ambil keputusan untuk
turunkan keranda ni, bila dia buka, apa yang mengejutkan masa tu, semua orang yang melihat kejadian ni, tidak ada mayat pun rakan sahabat. Uish, pening diorang semua ni. Manakala pihak hospital, pegawai yang ada dekat sekali ni lah, yang huruhkan sekali tu, ada sekali. Tapi mereka terkejut sebab apa? Mayat yang mana mereka bawa masuk ke dalam van jenazah itu, bila bawa turun pergi tanah perkuburan, mayat itu tidak ada rakan sahabat. Terkejut diorang ni. Pak Awi dia pun tak habis fikir. Sebab kebiasaan tahu, Pak Awi ni kalau dia nak bertolak pergi ke mana-mana ataupun nak bawa jenazah tu, memang dia akan cek dulu, nak sahih kan ni, dia pergi balik lepas tu okey, jenazah ada, dia nak tengok lah keadaan jenazah tu dalam keadaan okey, barulah dia boleh start perjalanan dia. Itu paling last sekali. Pak Awi kata memang confirm sebelum dia nak bertolak pergi ke tanah perkuburan, mayat ataupun jenazah itu memang ada lagi. Tapi yang peliknya, bila sampai saja di tanah perkuburan, bila angkat je, jenazah itu tidak ada rakan sahabat. Pergi mana? Dia orang semua ni tak tahu nak percaya ataupun tidak dengan apa yang berlaku tahu masa tu. Dan terimalah satu panggilan daripada hospital. Hello, Assalamualaikum. Jenazah ataupun mayat ni masih ada lagi di bilik mayat. Tak ada siapa-siapa ambil. Wois, masa tu terkejut tahu semua yang ada dekat situ. Garuk kepala semuanya. Diorang sendirian akak mayat ni bawa masukkan ke dalam keranda, manakala keranda tu dimasukkan tahu ke dalam van jenazah. Bila kita fikir lojak kak, betul ke apa yang terjadi ni? Diorang semua ni memang kita boleh kata, kalau kita duduk tempat diorang pun kita terlalu susah nak percaya tahu. Tapi orang yang menghadapi kisah ni, dia tahulah macam mana cerita ni rakan sahabat. Maka nak ataupun tidak, terpaksalah pergi ke hospital balik ambil jenazah tu. Maka pergilah ke hospital balik, ambil settle apa semua sekali lagi. Maka dalam van tu boleh dikata 5 ataupun 6 orang tahu yang ada dekat belakang. Nak sahihkan lagi, takut hilang pula dia punya mayat tu. Bawa pergi ke tanah perkuburan, dan alhamdulillah katanya selepas daripada tu dia punya proses pengebumian tu dikatakan berjalan dengan lancar. Dikatakan lebih kurang dalam pukul 12.30 juga baru semua tu settle rakan sahabat. Sebab dia plan nak secepat mungkin proses pengubian tu, tapi lah terpaksa juga lambat rakan sahabat. Kisah yang ketiga ni tahu dikongsikan oleh Saifu, bukan nama sebenar. Saifu ni dia bukan pemandu van jenazah, dia ni sebagai peneman saja van jenazah. Ini merupakan kali yang pertama dia jadi peneman, dan juga kali yang terakhir juga dia jadi peneman pemandu van jenazah. Orang yang bawa van jenazah itu bukan tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang paling rapat juga dengan dia, yang mana dikatakan digelar sebagai ayah Abu. Sebab ayah Abu ni daripada Saifu masih kecil sampailah Saifu ni besar ni, dia dibesarkan oleh ayah Abu. Tidak langsunglah dia ni memang boleh katakan rapat lah, lebih kurang gitu. Dipendekkan cerita, satu hari tu ayah Abu ni kena hantar jenazah tahu daripada Alustad Kedah pergi ke Bentong Peher rakan sahabat. So jauh lah tu perjalanan dia orang tu, terpaksa melepasi Kelantan, Terengganu, lepas tu kena pergi pula ke Peher. Mungkin makin masa jugalah rakan sahabat. Selepas daripada settle semai jenazah, masa tu memang tidak ada waris untuk nak mengikuti ataupun nak ikut serta atau pergi ke rumah si mati tu rakan sahabat. Nak ataupun tidak, dua orang ni lah yang terpaksa kena pergi hantar dia punya jenazah tu rakan sahabat. Perjalanan dia orang tu dikatakan tidak dicerita dia orang ni start hantar pukul berapa, tapi katanya dia perlu sampai jenazah itu pada pukul 9 pagi tepat di tanah perkuburan dekat rumah arwah tu rakan sahabat. Apa lagi bersiap-siap, maka bermulalah perjalanan dia orang untuk hantar jenazah tu rakan sahabat. Sebelum tu kita bagi tahulah, dalam dia punya van jenazah tu cuma ada 3 orang saja. Ayah Abu, Saifu dan juga jenazah yang berada dekat belakang dia. Perjalanan dia orang lepaslah dia panggil apa tu Alustad tu, maka masuk dekat highway. Dalam 2 jam perjalanan atas highway, maka dia orang ni pun berhentilah dekat salah sebuah R&R. Tak perlu sebut kot dekat mana. Berhenti situ katanya sebab Saifu ni dia terlalu lapar tahu. Sebab daripada dia kata daripada siang hari lagi dia tak makan, maka dia bagi tahulah dekat ayah Abu ni. Maka ayah Abu pun carilah R&R stop situ. Saifu pun turun pergi cari makan. Cari semua makanan settle, maka saya pun baliklah dekat van. Masa sinilah rakan sahabat, bila dia balik dekat van, dia nampak pintu belakang
Vein pintu belakang ni terbuka dengan sangat-sangat luas. Pergi terus dekat ayah Abu ni, bagi tahu ayah Abu pintu vein terbuka ayah Abu. Maka ayah Abu ni ayah Abu ni duduk macam duduk relax santai dekat driver tu, turun dalam keadaan terkejut, pergi tengok. Memang betul sahabat, pintu itu terbuka dengan luas. Maka ayah Abu ni pun pergilah cek jenazah ni. Cek apa semua, alhamdulillah jenazah ni masih lagi dalam keadaan okey. Maka tutuplah kembali, bermulalah perjalanan dia. Tapi sini ayah Abu dah pesan sebenarnya dekat Saiful. Dia kata macam mana tahu rakan sahabat? Saiful baca doa banyak-banyak, minta dijauhkan dari segala benda. Sebab ayah Abu ni dia merasakan akan ada satu benda yang tak kena tahu selepas daripada ni. Sebab perjalanan dia jauh ni, diceritakan oleh Saiful ni, perjalanan dia untuk sampai ke Bentong Pahal mengambil masa 16 jam tahu. So kita tahu sendirilah, perjalanan dia jauh, mungkin dia banyak stok ataupun ada hal yang terjadi. Dipendekkan cerita, teruskan perjalanan seperti biasa. Sampailah satu tahap, masuk katanya dekat highway lagi. Di sini rakan sahabat, kisah misteri yang pertama, yang mana dia orang dengar, dua orang ni terdengar seperti ada orang berbisik dekat belakang, dekat keranda mayat tu rakan sahabat. Berbisik tak tahulah, tidak dengar secara jelas dia berbisik apa, tapi bukan satu orang katanya. Mungkin ada dalam 2-3 orang yang berbisik. Tak dengar jelas lah sebab dia berbisik kan. Maka secara spontan Saiful ni pun tanyalah ayah Abu. Dia kata, ayah Abu, apa benda kat belakang tu? Bising lah pula bunyi. Masa ni lah ayah Abu ni dia parking dia punya van tu kat tepi highway. Maka dia tutup lah mulut Saiful ni. Dia bagi tahu macam mana dekat Saiful. Saiful, kau tahu kan dekat belakang tu tak ada orang? Kau tahu kan dekat belakang tu tak ada orang? Kenapa mulut kau lupa cakap benda yang bukan-bukan? Dia tahu dah belakang itu tak ada orang rakan sebab ada orang, tapi orang yang dah meninggal dunia. Tapi dia masih lagi bercakap benda macam tu. So lah yang duduk dekat belakang dia tu ada makhluk lain tahu rakan sebab. Tak habis bercakap, tiba-tiba dia punya van dia ni bergegar tahu. Seperti ada orang yang melompat-lompat. Dua orang ni pun tengoklah dekat cermin sisi. Cermin dia masing-masing kan. Sinilah rakan sahabat tahu dia nampak apa. Dia nampak ada dua makhluk yang berdiri sambil melompat di atas atap dia punya van dia tu. Kudung. Menyebabkan ni lah Saiful yang hampir keluar nak melarikan diri. Sampai berteriak ni, melolong. Nampak benda tu sambil melompat. Dia nampak dengan jelas lah melompat tu. Jadi nak keluar ni, maka ayah Abu ni lah yang pegang tangan si Saiful ni. Dia bagi tahu kalau kau keluar, kau akan sesak. Kau tak akan pernah jumpa lagi ayah Abu. Maka ayah Abu pun tarik dia masuk balik dan dia suruh baca ayat kursi sebanyak mungkin. Ayah Abu ni pun pergilah azan tahu. 2-3 kali juga dia azan, barulah benda tu settle hilang. Jadi dia pesan sekali lagi dekat dia punya Saiful ni. Dia kata selepas daripada ni, kalau kau dengar apa-apa benda sekalipun, kalau kau nampak apa-apa benda sekalipun, jangan tegur, buat tak tahu saja. Maka masa tu dia tidak mengiyakan, dia tak angguk apa semua, dia bukan healing pun. Sebab dia masih lagi trauma tahu dengan apa yang dia nampak tu. Cuba kita bayangkan rakan sahabat, duduk dua orang dekat highway, masa tu tidak ada kereta tahu. Tiba-tiba nampak makhluk yang kita tak pernah nampak pun ada duduk melompat di atas atap kita. Apa yang kita boleh buat? Confirm dia nak lari. Tapi untuk ayah Abu ni yang sentiasa ataupun dah banyak kali hadapi kisah-kisah macam ni, dia bolehlah adapt rakan sahabat. Tapi untuk Saiful mungkin tidak. Maka teruskanlah perjalanan seperti biasa. Maka sampailah ke satu tempat ataupun satu simpan tu rakan sahabat. Maka dia pilih satu kawasan kampung. Katanya ayah Abu, kita akan masuk ke laluan kampung ni sebab bila kita masuk laluan kampung ni, perjalanan kita untuk sampai ke Bentong lagi cepat. Maka Saiful ni pun dalam keadaan menggeletar masa tu. Tak apalah ayah Abu, lagi cepat lagi okey. Katanya dalam keadaan takut. Maka ayah Abu pun masuk perjalanan rakan sahabat. Kisah seram yang pertama tadi bukan akhir dekat situ tahu. Ada satu lagi benda yang berlaku semasa perjalanan dia ni masuk dekat kampung, yang mana daripada jarak katanya dalam 100 meter, dalam keadaan yang kita boleh katakan gelap, kawasan hutan semua sambung, lampu jalan tidak ada, hanya berpandukan lampu van sahaja. Daripada jarak yang kita boleh katakan sangat-sangat dekat, dia nampak sekumpulan manusia yang tengah pikul keranda di tepi jalan. Apa yang dia nampak masa tu adalah benda yang betul,
tahu. Dua-dua ni nampak. Maka tidak habis si ayah Abu ni nak tegur ataupun nak pesan dekat si Saiful ni, maka Saiful sekali lagi secara spontan dia bagi tahu ataupun dia tanya ayah Abu ni, kawan sahabat. Macam mana dia tanya ayah Abu? Dia kata, ayah Abu, dekat sini ada kubur ke? Dekat sini ada rumah orang ke? Kenapa ramai sangat? Jadi dia berpaling dekat ayah Abu ni. Dia nampak mulut ayah Abu ni macam ada baca benda tahu. Macam mulut dia ni tengah baca surah-surah daripada ayat Al-Quran, rakan sebab. Jadi Saiful pun turut baca sekali sebab Saiful tahu di depan dia tu mungkin bukan manusia. Maka berjalannya dia orang ni terpaksa jugalah nak pergi dekat laluan sama yang dia nampak dengan secara jelas tahu. Di kerumung ni manusia di tepi jalan sambil pikul jenazah. Bukan pikul jenazah, pikul keranda, rakan sahabat. Lalu maka di tepi dia nak lalu ni, rakan sahabat, di tepi-tepi si Saiful ni sempatlah toleh berpaling. Apa yang mengejutkan masa ni, rakan sahabat, katanya Saiful, dia tengok semua manusia yang di sebelah tepi dia tu bukan manusia, tapi sebenarnya makhluk lain. Yang mana? Sebab apa dia kata gitu? Muka dia memang tidak ada. Maksudnya dia tidak ada mata, dia tak ada hidung dan tidak ada mulut, tahu rakan sahabat. Kosongnya muka dia. Maka sinilah dia berpaling, tepi dia betul-betul. Tetapi yang mujurnya adalah makhluk-makhluk yang duduk di sebelah dia ramai-ramai ni tak buat apa-apa pergerakan lah. Dia cuma macam pikul keranda macam tu. Dia buat kerja dia je, straight je macam tu. Maka ayah Abu ni pun pecuk dia punya van dia, Selepas daripada situ, maka Saiful ni boleh dikatakan dalam keadaan masih lagi takut. Yang pertama, kisah yang pertama tu pun member tu tak habis lagi takut. Dicampur pula nampak pula orang yang pikul keranda ni lagilah buatkan dia rasa takut, rakan sahabat. Maka dikatakan sampai saja dekat Bentong ataupun sampai saja dekat tanah perkuburan tu dalam pukul 8 terlebih 1 jam. Maka dia settlekan terus. Pada asalnya ayah Abu ni kalau diikutkan masa-masa belum bertolak ni, dia orang ni nak bermalai ataupun nak singgah tidur dekat homestay mana-mana, tapi takut terjadi apa-apa kerana dia fikir dibawa Saiful ni seorang yang penakut. Settle dia orang pun akan terus balik semula ke Al-Ustaz Kedah tu, rakan sahabat. Jadi itu saja, rakan sahabat, kisah yang saya nak share kepada korang semua berkait tentang pemandu van jenazah. Sebab itu kita boleh bagi kredit gila-gila lah kepada yang mana berani dari segi mental dan juga fizikal dia. Sebab apa dia kata dia punya berkait tentang mental dan fizikal? Bayangkan kalau orang macam kita yang takut tentang benda-benda macam ni, yang tak boleh nak terima, bawa van ataupun tidak kira lah seorang diri ataupun dua orang, ada peneman, bawa tiba-tiba kita nampak duduk di belakang ada jenazah itu bangun. Contohlah bangun automatik, kita tengah drive ni, kita tengah bawa van ni, automatik memang kita tak boleh nak buat apa, mungkin kita akan langgar saja disebabkan takut punya pasal. Sebab itu kita kata mental dia ni semasa dia bawa itulah yang kita boleh katakan bahawa bukan cala-cala orang yang boleh memandu van jenazah tu, rakan sahabat. Sebab kadang-kadang cerita yang seram ni kita tak boleh nak terima tahu dengan akal fikiran waras kita ni, sebab dia berlaku lebih lagi tinggi dengan apa yang kita fikir. Kita boleh kata benda ni siapa terubah, benda ni macam mana hidup balik. Sebab apa? Kisah seram. Orang yang mengalami kisah seram ni lah, yang akan berkongsi kisah seram ni lah, dia akan tahu macam mana cerita ini terjadi. Sebagai kita, sebagai pendengar, sebagai yang berkongsi cerita, yalah, kita tak boleh nak bercakap apa-apa. Jadi itu saja, rakan sahabat, kita akan berjumpa di next video. Salah silap daripada lagi, minta maaf sangat-sangat. Assalamualaikum rakan sahabat edisi Malam Seram.